Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, insyaallah pada pagi ini kita akan memasuki ayat yang baru, iaitu ayat yang ke-60. Bermula ayat yang ke-60, kalau tuan-tuan ingin merujuk di dalam nota, ia berada pada muka surat 360 bagi nota bercetak, maknanya yang dah belakang sekali dah, ya, beberapa helaian yang akhir. Nota dalam soft copy PDF slide nombor 720, yang mana bermula daripada ayat yang ke-60. Kita akan melalui satu kisah yang baru yang Allah ceritakan kepada kita, iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Bermula ayat 60 sehingga ayat nombor 82. Panjang ayatnya, 60 sehingga 82. Sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-60, izinkan saya menyebutkan di antara hikmah peletakan kisah Nabi Musa di dalam suratul Kahfi ini. Kata para ulama tafsir, kisah Nabi Musa dengan Khadir ini dia sangat dekat dengan ilmu pengetahuan. Maknanya sudut besar kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir ni adalah dari sudut mencari ilmu pengetahuan. Apa munasabahnya dengan ayat-ayat yang sebelum ini? Baik. Sebelum ini kita pernah belajar pada ayat yang awal-awal suratul Kahfi, bahawasanya ada manusia yang mereka telah mengatakan Allah ini mempunyai anak. Kalau kita masih ingat pada ayat yang awal-awal yang ada di dalam suratul Al-Kahfi, yang mana kalau kita lihat pada ayat yang ke-5 contoh, kan, orang yang mengatakan Allah mempunyai anak ini sebenarnya mereka tidak ada ilmu, malahum bihi min ilmin wala liabaihim. Ni kena tengok balik ayat yang keempat dengan ayat yang ke-5 dalam cerita dalam suratul Al-Kahfi. Jadi kisah Nabi Musa ni menjadi satu pengukur kepada kalau nak kenal Allah kena ada ilmu. Sebab tu Nabi Musa dia pergi mencari ilmu. Sebab tu orang yang kenal Allah dia tidak akan mengatakan Allah ini mempunyai anak. Kemudian kisah Nabi Musa ni juga dia sangat dekat dengan kisah watak manusia yang sombong. Kalau kita masih ingat lagi, kisah ada Allah pesan kepada Nabi supaya sentiasa melazimi orang-orang yang beribadat kepada Allah siang, pagi, petang. Jangan taat dengan orang-orang yang lalai hatinya kepada Allah. Itu adalah orang yang sombong. Dan kita masih ingat lagi kisah pemilik 2 kebun anggur, dia adalah orang yang sombong. Jadi watak Nabi Musa ni adalah watak manusia yang sangat merendah diri. Walaupun dari sudut darjat Nabi Allah Khadir alaihi salam sudah pasti darjatnya di bawah darjat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi kenapa Nabi Musa ni tetap nak kena belajar? Kenapa dia nak belajar juga? Menunjukkan sifat tawaduk, merendah diri yang ada pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi pada pagi ni kita memulakan pada ayat yang ke-60, kita mengembara
seolah-olah kita seperti berada di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita mula membaca ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا Ayat yang ke-60 Allah mengatakan dan ingatlah peristiwa ketika mana Musa. Okey, tuan-tuan jumpa nama Musa. Okey, kalau tuan-tuan cari perkataan Musa di dalam Al-Quran lebih kurang ada 136 kali penyebutan nama Musa. Jadi salah satunya antaranya pada ayat yang ke-60. Ketika Musa dia berkata lifatahu kepada temannya. Tapi dalam ayat ini tidak dinyatakan siapa nama temannya. Nanti kita cari jawapan. Siapa nama temannya? La abrahu hatta, aku tidak akan berhenti berjalan sehinggalah ablugha majma'al bahraini, sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut. Dalam ayat ini tidak dinyatakan dua laut tu laut yang mana. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW pun tidak menerangkan nama dua laut itu apa. Tetapi Nabi Musa kata, selagi aku tak jumpa dua laut itu, aku tak akan berhenti berjalan. Au amdiya hukuba, ataupun aku akan terus berjalan walaupun mengambil masa yang bertahun-tahun. Kalau kita baca ayat 60 ni, kita tak tahu pokok pangkal. Nabi Musa ni diajak teman dia nak pergi ke mana? Sampai nak cari pertemuan dua laut. Jadi jawapannya, kalau nak memahami kisah-kisah di dalam Quran, kita memerlukan satu lagi sumber, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah Nabi Musa ni memang ada hadis Nabi yang sahih. Riwayat Bukhari ada cerita kisah Nabi Musa ni, pokok pangkal bermulanya macam mana dia nak ajak teman dia berjalan, siapa nama teman dia, kenapa dia nak cari dua pertemuan laut, maka kita kena rujuk dalam hadis. Jadi dalam nota ni ada dinyatakan hadis-hadis yang saya masukkan tadi itu, maknanya kalau kita tak rujuk hadis, sekadar rujuk ayat Quran dia, memang terputus cerita Nabi Musa tu. Jadi kita memerlukan hadis. Okey, tengok muka surat yang sebelah dia. Muka surat nota bercetak, tengok muka surat 361. Okey, ini cerita asal dia. Jadi dalam pembelajaran kita bermula ayat 60 ni, kita akan banyak dengar hadis. Okey. Kalau kita baca pada hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 4725. Hadis riwayat Bukhari ni, okey, saya tak baca matan dia satu persatu, tapi saya sebut isi kandungan dia. Sebenarnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam ni,
Satu ketika dia pernah menyampaikan khutbah kepada Bani Israel. Dia sedang menyampaikan speech, dia bagilah ucapan dia kepada Bani Israel. Lalu ada orang tanya kepada Musa. Dia kata, Musa, siapa manusia yang paling banyak ilmu dia? Apa jawab Musa? Nabi Musa kata, dia kata apa? Dia kata ana. Dia kata saya lah. Okey. Nabi Musa dia jawab saya, kata para ulama hadis, bukan kerana Nabi Musa ni dia sombong, tapi pada pengetahuan dia, pada zaman dia, dialah orang yang paling tahu. Jadi dia jawablah, sayalah yang paling tahu. Lalu apa yang Allah buat daripada ucapan Nabi Musa ni? Kata hadis tu sabda Nabi SAW, maka Allah Ta'ala menegur Nabi Musa kerana Nabi Musa dia tak kata Wallahu Ta'ala a'lam lah. Dia cuma kata saya. Jadi Allah Ta'ala ni memberi teguran kepada Nabi Musa kerana dia tidak mengembalikan pengetahuan dia itu kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala pun wahyukan kepada Nabi Musa. Apa wahyu Allah kepada Nabi Musa? Allah pun beritahu kepada Nabi Musa, Musa, sebenarnya aku ada seorang hamba. Hamba tu siapa? Hadis ni tak sebut lagi siapa nama dia. Hamba tu, dia berada di tempat pertemuan dua laut. Jadi Allah bagi tahu dah. Aku ada seorang hamba. Hamba tu dia berada di pertemuan dua laut, yang mana hamba itu dia lebih berilmu daripada engkau. Allah kata wa a'lamu minka. Dia lebih berilmu daripada engkau. Jadi berdasarkan hadis ni, bahawasanya patutlah ayat 60 tadi, Nabi Musa dia cakap dekat teman dia, dia akan berjalan sampai kepada pertemuan dua laut. Sebab Allah dah bagi tahu awal-awal, ada seorang hamba lebih pandai daripada engkau, dia berada di pertemuan dua laut. Apa Nabi Musa buat setelah dia tahu ada orang yang lebih pandai? Kalau kita baca pada hadis yang berikutnya, maka kata Nabi Musa, ya Rabbi, dia kata, wahai Rabbku, fakaifa li bi, dia kata, macam mana aku nak jumpa dia ni? Allah pun berfirman. Okay, tengok tulisan yang kalau tengok di soft copy tu, saya ada warnakan kuning, biru tu penting. Okay. Allah kata, kalau kau nak cari hamba tu, kau bawa bersama kau seekor ikan. Ikan apa kita tak tahu. Siakapkah? Kita tak tahu. Bawal ke? Kita tak tahu. Allah kata, ambil ikan tu, letak dia di dalam satu bekas. Macam orang dulu dia ada bekas bakul rotan tu, letak satu bekas. Allah bagi tahu di mana ikan tu nanti dia hilang, maka kat situlah tempat hamba aku yang lebih pandai daripada engkau. Nabi Musa ni dia ikut arahan Allah. Dia pun carilah seekor ikan, letak di dalam bekas. Kemudian dia pun pergilah berangkat bersama seorang pemuda. Dalam hadis ni baru jumpa nama Fatah tu apa? Yusha' bin Nun. Bersama temannya Yusha' bin Nun. Sebab baca ayat 60, Allah tak sebut dia berjalan dengan lifatahu. Siapa dia? Dalam hadis ni baru jumpa. Namanya adalah Yusha' bin
Nun. Okey, dah jelas setakat ni cerita dia? Ni kita banyak buat suspense sikit. Tapi belum habis lagi. Okey. Daripada ayat 60 ni, sebelum kita sambunglah ayat 62 tu, tapi kita dah tahu dah sekarang Nabi Musa berjalan, dia membawa apa? Dia bawa seorang teman. Lepas tu dia bawa seekor ikan. Sebenarnya ikan tu dah matilah, nak digunakan untuk dia bekal makanan nanti. Tapi ikan tu nanti dia akan hilang dalam bekas tu. Okey. Maksudnya kalau ikan tu hilang, dekat situlah jumpanya Nabi Khadir. Okey, ayat 60 ni walaupun satu ayat, apa teladan yang boleh kita belajar pada pagi ini? Apa ilmu, apakah tindakan yang boleh kita belajar? Nombor satu, daripada kisah Musa dalam hadis tadi tu, kita ni kalau kita tak pasti siapa lebih pandai daripada kita, maka sepatutnya kita buat apa? Kita katakan Allah sahajalah yang mengetahui siapa yang lebih pandai daripada kita. Ini sebenarnya ada hikmah kenapa Allah Ta'ala datangkan kisah Musa tadi. Jadi Musa tadi tu, dia tidak menyandarkan apabila orang tanya dekat dia siapa yang lebih pandai. Jadi dia tak kata hanya Allah sahaja yang lebih mengetahui. Bukan Nabi Musa ni dia tak tahu, tapi hikmahnya Allah buat dia macam tu. Jadi kita ni apabila kita tidak pasti sesuatu perkara, kita mesti sandarkan ketidakpastian itu kepada Allah. Kita kata apa? Allahu Ta'ala a'lam. Allah lebih mengetahui. Jangan takut, jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Walaupun anda seorang profesor, hebat macam mana pun, tak semua ilmu kita ketahui. Ini kita akan belajar nanti watak daripada Musa. Jadi kalau orang tanya pada kita, kita tak tahu, tak payah nak goreng-goreng. Faham tak goreng-goreng? Tak tahu, cakap saja saya tidak mengetahui, Allah saja lebih mengetahui. Selesai. Jangan teka-teka. Okey. Tindakan yang kedua, kalau kita nak bermusafir, carilah teman yang soleh. Kena bawa teman musafir, sunnah. Nabi Musa boleh tak dia pergi seorang-seorang? Dia boleh je pergi seorang-seorang. Tapi kenapa dia bawa teman? Yusha bin Nun. Kerana itulah hikmah sunnah dalam bermusafir, kena bawa teman yang soleh. Bawa kita pergi outstation. Kita nak ke mana ni? Cuti ni, nak berjalan jauh ni, bawa teman. Kalau kita sakit, senang ada orang tahu. Betul tak? Macam-macam lah teman yang soleh. Yang ketiga, kenapa Nabi Musa tidak cari lelaki yang lebih pandai daripada dia tadi tu? Apa kita dapat belajar? Nabi Musa, dia nak belajar lah. Oh, orang tu tak lebih pandai daripada aku. Oh, aku nak pergi belajar. Menunjukkan di sini kita kenalah sentiasa menambah ilmu dari masa ke semasa. Ini dipanggil pembelajaran sepanjang hayat belajar. Antara kita dengan Nabi Musa, siapa lebih pandai? Siapa lebih mulia? Jawapannya Nabi Musa. Tetapi dia tetap nak belajar. Cari juga ilmu. Lepas tu jangan berhenti belajar. Secara formalkah, secara tidak formalkah, belajar. Okey. Teladan yang keempat,
Tindakan yang keempat, kita kena ada kesungguhan dan azam yang kuat dalam mencari ilmu. Jangan patah semangat. Tambah lagi nak mengaji Quran kan. Mula-mula ramai je datang kelas belajar Quran. Lepas tu hilang seorang. Kena kuat azam. Kena ada kesungguhan. Tu yang Nabi Musa kata apa? Selagi aku tak jumpa pertemuan dua laut itu, aku sanggup berjalan walaupun bertahun-tahun. Tengok hebatnya azam Nabi Musa. Macam tu juga kita, ataupun anak-anak kita, cucu kita. Pergilah belajar. Ayah hantar kamu belajar pergi luar negara. Carilah ilmu. Tetap. Tapi anak zaman sekarang, bukan anak tu tak belajar. Atuk dia yang tak bagi dia keluar jauh-jauh. Betul tak? Bapa dia yang tak sedih. Alah, hantar jauh-jauh kan rindu pula. Tak payahlah jauh-jauh. Dulu dekat-dekat je lah. Okey, ni di antara pembelajaran yang boleh kita belajar. Okey. Baru kita masuk ayat yang ke-61. Okey, dah faham hadis tadi? Jom kita pergi kepada ayat nombor 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Kita terbaca terjemahan dia sebab waktu kita pun dah sampai, dah 22 minit. Kalau baca dekat terjemahan dia ni, sebenarnya Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun, dia dah sampai dah pertemuan dua laut tu. Apa yang mereka buat? Kita sambung besok pagi insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Sebab kita meraihkan rakan-rakan kita yang nak kerja, ada yang nak hantar cucu, ada nak hantar anak pergi sekolah sebagainya. Jadi cukuplah dengan kadar 22 minit ni. Insya-Allah besok kita bertemu sekali lagi. Moga-moga dapat manfaat pengisian pada pagi ni. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.